membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Yuni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Bumi utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Ilmu budi dan bakti. Cubaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para hadirin dan hadirat sekalian. Bersama saya, Muiz Mior dalam program Ra'i Ramadan, Anjuran Pusat Budaya dan Seni UUM. Baik, hari ini kami akan menampilkan seorang penceramah untuk berkongsi tentang misi memburu Lailatul Qadar. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setiap kali Ramadan, kita pasti akan ternanti-nantikan malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana pada malam ini, Allah telah menjanjikan malam yang penuh kebaikan, penuh barakah dan juga penuh keampunan. Jadi, apakah kupasan dan perkongsian yang akan disampaikan oleh penceramah kita pada pagi ini? Jom, sama-sama kita saksikan dan dengarkan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini. Nama diberi Ustaz Muhammad Mauti bin Ahmad. Beliau adalah seorang pendakwah bebas. Selain memberi ceramah, beliau juga merupakan seorang mudir di rumah Darsa Al-Ustar Kedah di bawah pimpinan Tuan Guru Muhammad Zainul Asri. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan penceramah kita, Ustaz Muhammad Mauti Ahmad, untuk mengupaskan tajuk ceramah beliau yang bertajuk Misi Memburu Lailatul Qadar. Dipersilakan, Ustaz. Baik. Boleh, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala Abil Qasim al-Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliq wal qatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim wa rasulillah. Salatu wassalamu alaihi wa sallam. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada pagi ini dalam program ceramah Misi Memburu Lailatul Qadar. Juga tidak dilupakan bahagia penganjur daripada Pusat Budaya dan Seni UUM, khususnya semualah pimpinan-pimpinan
atau pentadbiran Universiti Utara Malaysia, khususnya mahasiswa-mahasiswi muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada pagi ini dalam program misi memburu Lailatul Qadar ini. Allah Subhanahu dan kita juga telah berada pada hari ke-17 Ramadan, dan pada malam ini kita akan masuk ke malam 18 Ramadan. Lebih kurang lagi saja kita akan memasuki 10 yang terakhir. Maka para hadirin sekalian, Allah Subhanahu misi memburu Lailatul Qadar ini sangatlah penting, karena Lailatul Qadar adalah anugerah Allah yang sangat besar pada umat Nabi SAW. Satu hari Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat berkenaan dengan Rasulullah Muhammad, seorang daripada Bani Israel, dia keluar daripada rumahnya, pergi berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Muhammad, selama 1000 bulan. 1000 bulan ini lebih kurang 83 tahun, lebih kuranglah 83 tahun Allah Subhanahu. Jadi keluar dia berperang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala selama 83 tahun lebih kurang Allah Subhanahu. Dan apa yang Allah Subhanahu buat olehnya itu dikagumi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu. Sehingga kan ada sahabat yang ingin meniru ataupun melakukan perkara yang sama dengan seorang daripada Bani Israel ini. Itu pergi berjihad selama 1000 bulan ataupun 83 tahun. Tetapi langsung sama sudah pastilah impian ini mungkin susah untuk dicapai kerana Allah SWT. Umur umat Nabi SAW sendiri, termasuk para sahabat Nabi, terbatas. Seperti mana bersabda Nabi SAW dalam hadis, umur umat aku ini baina sittin wa sab'in. Umur umat aku 60, di antara 60 ke 70. Maksudnya kebanyakan umat 60 ke 70, itulah umur mereka. Kalau lebih 70 itulah adalah salah satu bonus daripada Allah SWT. Kebanyakan 60-70 ada meninggal dunia. Ataupun sebelum daripada itu. Ataupun selepas sikit daripada umur itu. Maka para hadirin sekalian, Allah SWT memberi kepada Rasulullah SAW dan juga umatnya yang lebih baik sebenarnya daripada apa yang Bani Israel itu dapat. Karena Allah SWT, seorang daripada Bani Israel ini, dia Allah SWT perlukan umur 83 tahun untuk keluar ke jalan Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari pahala yang besar di sisi Allah. Dia perlukan umur 83 tahun. Dia perlu berpenat lelah, letih, meninggalkan rumah dan kampung halamannya untuk mendapat kelebihan 83 tahun ibadah ataupun jihad fisabilillah. Tetapi untuk umat Nabi SAW, Allah beri sangatlah mudah dan lebih istimewa, lebih special lagi. Kerana cukuplah mereka bangun pada satu malam, amal ibadah mereka telah melebihi, gandaannya telah melebihi apa yang diperolehi oleh seorang Bani Israel itu. Karena Allah firman dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam Al-Qadar itu. Lailatul Qadar ini boleh kita baca dua. Yang pertama kita boleh baca Lailatul Qadri. Yang kedua kita boleh baca Lailatul Qadari. Kalau Lailatul Qadri kita sukunkan dal itu. Lailatul Qadri. Yang kedua kita boleh baca Lailatul Qadari. Mana-mana pun boleh baca. Boleh-boleh saja. Itu faedah lah berkenaan membaca bagaimana untuk membaca kalimat Lailatul Qadri atau Lailatul Qadari. Mana-mana pun boleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada umat Nabi Muhammad lebih baik lagi dan lebih istimewa. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bani Israel itu dia keluar 1000 bulan. Allah SWT. 1000 bulan itu hanyalah lebih kurang 83 tahun pahala ibadahnya, pahala jihadnya. Ada umat Nabi SAW dalam satu malam saja
Allah kata bukan 83 bulan saja mereka dapat gandaan pahala itu. Bahkan khair min alfi syahr. Kalimat khairun ini menunjukkan lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik maksudnya apa? Bukan 1000 lah. Lebih. Allah SWT. Lebih baik. Lebih. Lebih baik daripada apa yang Bani Israel itu dapat. Kamu wahai umat Nabi Muhammad, kamu lebih besar, kamu lebih tinggi, kamu lebih utama di sisi Allah. Dan Bani Israel itu dia, Allah SWT, habiskan umur dia 83 tahun untuk berjihad di jalan Allah. Allah SWT. Dia perlukan umur yang banyak. Bahkan hanya sekali saja dia dapat dalam seumur hidupnya untuk habiskan umur dia macam itu dan berjihad di jalan Allah. Adapun umat Nabi SAW ini, setiap tahun mereka dapat lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan mereka dapat setiap tahun. Gandaan dapat setiap tahun. Adapun Bani Israel dia dapat seumur hidup dia sekali saja, 83 tahun. Tahun ini contoh, insya-Allah kalau kita dapat Lailatul Qadar. Allah SWT. Semalam tak tahulah kita bangun keadaan ibadah. Kalau ikut pandangan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 17 Ramadan. Allah SWT. Malam yang diturunkan Al-Quran. Seperti firman Allah SWT, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkannya, itu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Apa maksud turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan? Maksudnya turun daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Secara sekaligus semuanya. 30 juzuk semuanya turun. Selepas itulah Quran turun berperingkat-peringkat kepada Rasulullah SAW. Kalau ikut pandangan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang ulama lagi, malam 17 Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Jadi siapa yang hidupkan semalam, mudah-mudahan kalaulah tahun ini 17, tanggal 17 Lailatul Qadar, maka telah mendapat gandaan itu. Kalau belum lagi semalam, teruskan mengejar baki-baki yang ada. Terus meneruskan misi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan sebaiknya misi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu misilah setiap malam. Karena kita tidak dapat mengetahui bilakah Lailatul Qadar. Cumanya ada sebahagian orang mungkin Allah membuka kepadanya untuk merasai kelainan pada malam itu, ataupun Allah memberi kepadanya melihat tanda-tanda pada siang Lailatul Qadar. Seperti tanda mataharinya cahayanya tidak kuat. Cahayanya macam malap. Karena banyaknya malaikat pada saat itu sedang naik untuk Allah SWT sedang naik ataupun banyaknya malaikat di bumi ini. Jadi Allah SWT cahayanya tidak dapat panas macam terus cahaya macam tu. Tapi cahayanya macam terhalang sikit, macam malap, macam tak kuat. Macam ada kabus. Itu tanda malam semalam itu Lailatul Qadar. Jadi Allah SWT. Jadi Allah Alam semalam macam mana, Allah Alam. Cuma ni teruskan mesti kita. Jadi para hadirin sekalian, kalau Bani Israel itu dia dapat sekali saja seumur hidup dia. Kalau umat Nabi SAW, kalau tahun ini dia dapat Lailatul Qadar, dia dapat pahala ibadat sebanyak lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaulah 1000 bulan sahaja pun dah banyaklah. Apa maksud Allah gandakan 1000 bulan ataupun lebih baik daripada 1000 bulan? Maksud dia macam ni. Allah SWT. Siapa yang bangun ibadah malam itu, contoh dia sekurang-kurangnya dia solat isyak berjemaah, seperti mana pandangan daripada as-sahabah. Siapa yang sembahyang jemaah maghrib dan juga jemaah isyak sepanjang Ramadan, maka dia telah mendapat Lailatul Qadar. Itu sekurang-kuranglah maksudnya untuk menghidupkan malamnya. Tapi kalau sembahyang tarawih setiap malam lagi dapatlah insya-Allah. Contoh dia sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dia solat. Contoh solat isyak, solat tarawih, solat tahajud. Apa maksud digandakan? Malam itu hanya semalam tapi menyamai 1000 bulan ataupun lebih banyak daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya, siapa yang solat pada malam itu, dia bangun pada malam itu untuk menghidupkan malamnya, paling kurang sekurang-kurangnya dia solat isyak berjemaah ataupun maghrib berjemaah. Allah SWT. Dan dia, ataupun dia kena gabungkan sekali jemaah maghrib dan jemaah isyak. Paling kurang jemaah isyak sajalah. Bila dia solat malam itu, malam Lailatul Qadar itu, maka Allah SWT akan gandakan ganjarannya, pahalanya, ibadahnya satu malam sama dengan 1000 bulan ataupun lebih baik dari 1000 bulan. Contoh kita ambil 1000 bulan. Contoh dia solat malam-malam itu. Solat tiba-tiba malam itu malam Lailatul Qadar.
maka Allah SWT dia mendapat pahala, dia mendapat gandaan seperti mana dia ibadat Allah SWT sepanjang 83 tahun ataupun 1000 bulan itu, bahkan gandaan itu adalah Allah SWT sama seperti kita beribadat pada setiap saat dalam 83 tahun ataupun 1000 bulan itu. Dalam hidup kita ni kita tak ibadat setiap saat. Pagi kita solat subuh pun, waktu kita bangun kita makan-makan, bukan harus itu. Kecuali makan kita diniatkan untuk menguatkan, untuk mencari nafkah, menguatkan untuk menuntut ilmu, menguatkan untuk kita ini beribadah pada Allah, buat kebaikan, itu jadi ibadah. Dengan niat lah. Kalau tidak ada niat, tidak ibadah. Itu dipanggil perkara dunia kita, bukan harus saja. Ada waktu kita tidur. Tidur yang kosong, tidur yang dipanggil apa? Bukanlah perkara ibadah. Tapi mana-mana tidur yang kita niatkan, tidur aku ini untuk kuatkan aku, untuk menuntut ilmu, untuk kuatkan aku, untuk bangun ibadah pada Allah, buat kebaikan dan sebagainya, maka tidur itu juga dikirakan ibadah. Dikirakan mendapat pahala daripada Allah SWT. Jadi, kita tak mampu untuk setiap saat kita tu isi dengan ibadah pada Allah, isi dengan solat. Kita tak mampu daripada pukul 6 pagi sampailah 6 pagi esok, isikan dengan ibadah pada Allah. Isikan dengan zikir, isikan dengan solat, kita tak mampu. Mana ada kita mampu solat 24 jam, tak mampu kita. Tapi dengan bangkit Lailatul Qadar, Allah gandakan pahala, ganjaran, ibadah kita selama 83 tahun atau 1000 bulan. Maksudnya, setiap saat dalam 83 tahun itu, semuanya ibadah. Banyaklah. Itu masuk gandaan. So, itu kena buru Lailatul Qadar. Allah SWT. Kenapa? Kita nak Allah SWT. Ganjaran ini menjadi asbab kita mendapat ridha Allah dan mendapat syurga Allah yang kekal. Allah SWT. Walaupun umur kita pendek hidup, dengan kita mendapat Lailatul Qadar sekali atau tiap-tiap tahun, seolah-olah kita hidup ribuan tahun. Contoh, seseorang yang mula ibadah pada Allah umur 20 tahun. Contoh, dia masuk UUM, dia jumpa ustaz, dia jumpa kawan-kawan yang bagus-bagus. Kawan-kawan ajak pergi kuliah, ceramah, Allah SWT, memburu atau misi, memburu Lailatul Qadar. Kawan dia ajak dia pergi solat tarawih. Dia kawan yang orang baik-baik, contoh. Asal dia duduk UUM. Maka Allah SWT, di UUM, contoh umur awal 20 contoh. Tiap-tiap malam dalam Ramadan dihidupkan. Dia dapat Lailatul Qadar. Berterusan sampailah umur dia, contohnya meninggal dunia umur 60. 20 hingga 60 tu berapa tahun? Ya, tahun tu. Apa 30 tahun? Berapa tahun? 20 hingga 60 apa? 40. Okey. Jadi Allah SWT bayangkan Allah SWT dalam Allah SWT tiap-tiap tahun daripada umur dia 20 hingga 60 dia mendapat satu malam ataupun satu tahun itu dia dapat gandaan 83 tahun ataupun 1000 bulan. Cuba kita kali tengok 83 tahun ibadat kepada Allah SWT kali dengan sampai dia mati umur 60 tu. Allah SWT. Cuba kita gandakan. Boleh jadi seorang macam dia hidup 4000 tahun. 4000 tahun lebih. 5000 tahun. Umat terdahulu pun hidup 1500 tahun saja. Ada yang hidup 1000 tahun. Jadi kita tiap tahun boleh kita dapat gandaan pahala. Ibadat kita macam kita hidup 4000 tahun, 3000 tahun, 5000 tahun. Mengikut berapa banyak Lailatul Qadar kita capai. Gandaan pahala pada malam itu. Itu pesannya pada Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW sabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami rahimahullah ta'ala, anna Allah ta'ala, qala Rasulullah SAW, anna Allah ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri wa lam yu'tiha man kana qabluhum. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi Allah SWT untuk umatku malam Lailatul Qadar dan tidak memberinya kepada umat sebelum mereka. Allah SWT. Maksudnya dalam hadis ini Lailatul Qadar hanyalah khas untuk umat Nabi SAW dan umat terdahulu tidak mendapat Lailatul Qadar. Umat Nabi Adam kah, Nabi Musa kah, Nabi Isa kah, Allah SWT, Nabi Musa kah, mana-mana umat tidak mereka mencapai, tidak mendapat anugerah Lailatul Qadar, hanya untuk umat Nabi SAW. Allah SWT. Tetapi menurut sebahagian pandangan ulama Allah SWT, bahawa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam sebelum Nabi Muhammad SAW, malam sebelum diutusnya Nabi SAW, akan tetapi Lailatul Qadar itu hanya khusus untuk para Nabi saja.
Itu disebut oleh ulama lah. Sebagian ulama, pandangan sebagian ulama, Lailatul Qadar ini khas untuk umat Nabi Muhammad. Ya betul, mengikut hadis Nabi Muhammad. Tetapi Lailatul Qadar ini ada sejak dulu lagi. Sejak zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Lailatul Qadar ini Allah khususkan beri pada nabi ataupun rasul saja pada zaman terdahulu. Tetapi untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar itu untuk nabi mereka, itu Nabi Muhammad dan juga umatnya. Ini besarnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kepada hadirin sekalian, sebab itulah misi kita adalah memburu Lailatul Qadar. Mungkin ada orang bertanya, kenapa nak memburu Lailatul Qadar pula? Cukuplah ibadat kerana Allah. Allah SWT. Jawapannya, Allah SWT. Memburu Lailatul Qadar juga adalah Allah SWT. Kita mencari juga keridhaan Allah atau kita membuat kerana Allah SWT. Karena sebab apa kita mencari malam Lailatul Qadar? Adakah sebab Allah SWT dengan kita bangun malam Lailatul Qadar kita akan dapat harta banyak, kita nak jadi kaya? Ada. Adakah malam Lailatul Qadar dijanjikan kepada kita kalau siapa bangun malam tu jadi PM, dapat jawatan, semua pakat kerja jawatan? Mana ada. Tetapi Allah janjikan gandaan ibadat kepada kita. Dan gandaan ibadat itu maksudnya apa? Orang bangun itu dia bangun beribadah pada Allah. Cari malam untuk beribadat pada Allah. Dan ibadat pada Allah tujuannya apa? Allah lah. Untuk mencari keridhaan Allah SWT. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita semua dah akui semua tu. Semua kita dah mengakui, semua kita dah menyatakan. Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, ibadahku. Mahyaya wa mati, hidupku matiku. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan pentadbir sekalian alam. Ini kita dah akui. Jadi jangan kita salah faham. Kita kata tak boleh cari Lailatul Qadar. Tak boleh memburu Lailatul Qadar. Kenapa? Oh, ini tak boleh ni. Dia kata sebab apa? Buat ibadat kerana Allah je lah. Lailatul Qadar tadi tak ada apa-apa. Semua kita buat kerana Allah. Tak boleh lagi kita buat sini. Ini syirik apa semua. Salah itu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang buat syurga kerana itu, kerana ini. Kadang-kadang kerana kecil saja. Tak tahu di mana Allah ridha, maka buat semua kebaikan. Allah SWT. Jadi kata Imam Fakhrazi, kenapa Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar? Kenapa Allah sembunyikan keridhaannya dalam ketaatan? Supaya hamba-Nya buat semua ketaatan. Kalau Allah hanya kata, ridha aku hanya ada di dalam solat, maka orang hanya solat, tak buat kebaikan pada orang lain. Orang hanya solat, fardu, sunat tidak buat, haji tidak buat, umrah tidak buat, Quran tidak baca, selawat pada Nabi Muhammad tidak baca. Allah SWT. Kerana kan kita nak cari ridha Allah, nak mencapai ridha Allah, dah dapat ridha Allah, nak apa lagi? Sekarang kita buat amal banyak ini, mengaji, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, jadi pensyarah mungkin, jadi mahasiswa mungkin, jadi seorang peniaga yang amanah, yang jujur, berniaga kerana Allah, jadi seorang pemimpin yang adil, jadi seorang hamba Allah yang taat. Kenapa kita nak semua ni kebaikan ni? Dan kita nak kejar yang kebaikan ini sebab kita tak tahu di manakah Allah letakkan keridhaannya pada kita semua. Disembunyi. Maka sebab apa disembunyi? Sebab hikmahnya untuk hamba-Nya membuat semua ketaatan dan kebaikan. Tidak meremehkan walaupun satu kebaikan. Nabi SAW sabda, La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau meremehkan daripada kebaikan sedikit apa pun. Satu apa pun kebaikan. Walaupun sedikit. Allah SWT. Jangan remehkan.
Allah SWT. Allah SWT. Jadi Allah SWT, maka Nabi SAW sabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Allah SWT. Dalam hadis yang lain, Allah SWT. Hadis dari Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, iltamisuha, Allah SWT. Iltamisuha fil ashril awakhiri fa in dha'afa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Carilah ia itu Lailatul Qadar pada malam-malam 10 terakhir pada bulan Ramadan. Okey, secara umumnya Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir, sama ada ganjil ataupun genap. Pelbagai riwayat hadis ini menunjukkan perubahan, pergantian tahun demi tahun Lailatul Qadar. Maksudnya tidak tetap Lailatul Qadar itu hanyalah satu malam. Ya. Walaupun jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadar itu pada malam 27 Ramadan. Jumhur ulama itu. Allah SWT. Tetapi bila kita mengkaji pengalaman para ulama dan juga Allah SWT, hadis Nabi SAW tentang pelbagai riwayat, ada Nabi kata cari dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Allah SWT. Ada hadis Nabi SAW sabda, dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Allah SWT. Maksudnya apa? Sepanjang dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Sebab hadis itu secara umumnya menyebutkan secara umum Lailatul Qadar itu 1 bulan. Maksudnya yang Nabi sebut carilah Lailatul Qadar pada Ramadan, maksudnya dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Ramadan ni bila? Daripada 1 Ramadan sampailah 30 Ramadan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW sabda yang mafhumnya, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Maksudnya dalam 10 malam terakhir genap atau ganjil adalah Lailatul Qadar. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW sabda, carilah pada 10 terakhir, pada malam-malam yang ganjil lebih diharapkan. Malam 21, malam 23, malam 25. Dalam hadis yang lain pula Nabi SAW sabda, seperti hadis ini yang saya bacakan tadi, Rasulullah kata, cari Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar, tapi kalau kamu tak mampu nak hidupkan 10 malam yang terakhir, kamu lemah untuk menghidupkan semua 10 malam terakhir, maka hidupkanlah 7 malam yang masih lagi tinggal. 7 malam masih yang tinggal, maksudnya mula malam 23. Malam 20, malam 21, malam 22 kita tak bangun, kita tak larat, kita tak mampu, maka bangunlah malam 23 sehinggalah habis. Maksudnya Lailatul Qadar itu ada pada malam 23 ataupun seterusnya. 21, 22 tak ada. Itu berdasarkan satu hadis. Kalau hadis yang lain, malam 21. Rasulullah pernah dapat. Atau riwayat malam hadis Nabi dapat Lailatul Qadar malam 23. Akhirnya, bilakah Lailatul Qadar itu menjadi umum? Menjadi tidak menentu berdasarkan hadis dan juga pengalaman para ulama. Ada ulama kata malam 17 Ramadan. Ada ulama kata malam 1 Ramadan. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berpandangan Lailatul Qadar pada malam pertama Ramadan. Pandangan-pandangan ulama yang beza ini adalah mengikut pengalaman mereka. Ada pengalaman dapat 1 Ramadan, malam 1 Ramadan. Ada pengalaman dapat 17 Ramadan. Ada pandangan dapat 15 Ramadan. Ada pandangan kata mendapat malam 19 Ramadan. Pelbagai riwayat. Dan 10 malam terakhir itulah yang paling banyak sekali pengalaman ataupun khabar daripada para ulama tentang adanya Lailatul Qadar. Okay, jadi bila kita sebut tentang misi memburu Lailatul Qadar, maka boleh, silakan, tidak menjadi masalah apa-apa. Kerana Rasulullah suruh kita ini memburu Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Bahkan para sahabat bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam mereka untuk mencapai Lailatul Qadar. Karena bila dapat Lailatul Qadar, tujuan kita untuk apa kita dapat Lailatul Qadar? Untuk mendapat keridhaan Allah, keampunan Allah. Seperti hadis Nabi SAW dalam hadis sahih, man qama Allah SWT, man qama Allah SWT Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Itu kelebihan kita nak dapat.
Ini kesimpulannya, mesti kita nak buru Lailatul Qadar ini, perlulah kita yang pertama sekali membetulkan niat kita. Hendaklah kita mencari, misi kita mencari ini adalah semata-mata kerana Allah SWT untuk mencapai keridaan Allah yang besar. Yang kedua, kita nak Allah ampunkan dosa kita pada malam itu. Yang ketiga, kita nak Allah mustajabkan doa kita pada malam itu. Itu malam turunnya para malaikat. Seperti Rasulullah SAW sabda, Allah akan turun para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah, seperti hadis Nabi, riwayat Imam Ahmad. Wa innal malaikata tilkal lailah aktsaru fil ardi min adil hasa. Dan sungguhnya malaikat pada malam Lailatul Qadar itu mereka turun, berada di bumi lebih banyak daripada jumlah batu-batu kerikil ataupun dipanggil apa? Pasir-pasir. Banyak Dan Allah firman Quran, tanazzalul malaikatu waruh, turun para malaikat dan juga roh pada malam Lailatul Qadar. Jadi sebab itulah doa pada malam itu sangat penting. Seperti kata Imam Hasan Al-Basri, aku lebih suka memperbanyakkan doa pada malam Lailatul Qadar daripada banyakkan salat. Kerana malam mustajab. Kalau kita nak Allah beri mustajab doa, dan doa kita berjaya dalam untuk ilmu, dalam apa bidang yang kita tempuhi ataupun yang kita ambil, kita nak berjaya, nak menjadi murid atau mahasiswa yang berjaya, yang Allah SWT mendapat kepujian, dapat kemuliaan dunia akhirat. Jadi doalah malam Lailatul Qadar. Saat itu Rasulullah, Sayyidina Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, saya nak buat apa? Kata Rasulullah, engkau berdoalah kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Allah SWT, sesungguhnya engkau itu afu, maha pemaaf. Engkau suka memberi maaf. Fa'fu anni, maafkan aku, wahai Allah. Maksudnya, Nabi nak beritahu kata pentingnya berdoa pada malam itu. Rasulullah tak kata kat Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, malam itu habiskan dengan salat. Nabi kita, wahai Aisyah, malam itu perbanyakkanlah, bacalah banyak-banyak. Maksudnya doa banyak-banyak. Lebihkan doa. Itu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka yang keempat, Allah SWT, untuk kita mencapai Lailatul Qadar ini, hendaklah kita ini Allah SWT bertaubat kepada Allah SWT dengan dosa kita. Takut-takut dosa penghalang untuk kita bangun pada malam itu. Yang kelima, yang perlu kita buat untuk mencapai misi kita ini tercapai, hendaklah kita berusaha bersungguh untuk menghidupkan 10 takhir itu. Mahasiswa-mahasiswi semua, janganlah menjadikan 10 takhir itu time kita iktikaf di mall-mall ataupun iktikaf di Badar Ramadan. Mana ada iktikaf di situ? Bid'ah itu. Iktikaf sunnah adalah di masjid. Maka kalaulah dalam UUM kita ini ada masjid, maka gunakan masjid itu untuk iktikaf. Ataupun kalau kita nak keluar, kalau boleh diizinkan keluar di luar, mana saja boleh. Yang penting pada 10 malam terakhir tiap-tiap malam itu ataupun siangnya kita ada waktu iktikaf, walaupun sejam, walaupun 2 jam, sikit pun tak apalah. Yang penting ada iktikaf. Allah SWT. Jadi buru yang ini. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, dapat keridaan Allah pada malam itu, lebih baik daripada dunia dan seisinya yang kita miliki. Kalau kita miliki dunia dan seisinya, ridha Allah lebih besar. Kerana dunia dan seisinya belum tentu boleh selamatkan kita nanti di akhirat, tapi ridha Allah menyelamatkan kita. Jadi taubat kepada Allah. Khususnya hendaklah kita mengamalkan sunah-sunah Rasulullah SAW. Hendaklah kita mandi sunat pada malam-malam Ramadan. Dan Allah SWT kita jangan tinggal solat jemaah, jangan tinggal solat tarawih, Allah SWT jangan tinggal membaca Quran setiap malam. InsyaAllah kalau kita buat ini, kita akan mencapai malam Lailatul Qadar. Kepada hadirin sekalian, Allah SWT mudah-mudahan keistimewaan pada malam itu kita dapat mencapainya dengan cara kita bersungguh-sungguh. Paksa diri kita untuk iktikaf, untuk bangkit malam itu dan sebagainya. Kepada hadirin sekalian, itu sangatlah penting untuk kita semua, khususnya kita anak-anak muda ini, untuk mencapai gandaan ibadat dan keridaan Allah SWT. Jadi kesimpulannya adalah Allah SWT memburu Lailatul Qadar adalah salah satu dari misi kita semua. Dan Allah SWT, dan ketahuilah bahasanya Lailatul Qadar itu adalah sangat istimewa, anugerah Allah pada kita semua. Maka ambillah anugerah ini. Jangan kita ambil promosi orang saja. Orang promosi baju, orang promosi itu ini kita nak ambil. Promosi Allah lebih besar lagi. Promosi Allah untuk kita masuk ke syurga tak ambil pula. Jangan utamakan orang, utamakan Allah dulu. Jadi yang kedua, kita carilah kesimpulan yang ketiga, hendaklah kita meneruskan amal soleh kita. Kerana Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan, maka taat semua ketaatan kita ambil, semua ibadat kita usahakan untuk buat. Khususnya pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, yang keempat,
berusahalah kita sungguh-sungguh untuk berdoa pada malam itu supaya Allah SWT mengkabulkan pada kita semua. Jadi para hadirin sekalian, Allah SWT teruskanlah misi memburu Lailatul Qadar. Jangan pernah rasa letih dan penat. Kalau penat dan letih pun, mintalah pertolongan Allah, mintalah bantuan Allah SWT. Dan pastikan, teruskan misi ini. Bukan setakat tahun ini, tiap-tiap tahun sampai kita meninggal dunia. Dan tanda orang telah mendapat Lailatul Qadar, hatinya akan berubah. Dan malam Lailatul Qadar, Allah akan bukakan hijab hati. Allah akan beri cahaya dalam hati. Sehingga hatinya akan merasakan kecintaan pada Allah. Hatinya akan rasa takut pada Allah. Hatinya akan rasa kuat semangat untuk ibadah pada Allah. Dan tanda Lailatul Qadar kata ulama, siapa yang dapat, dia akan makin baik hidup dia. Soalan malam tu Allah mengubah diri dia. Allah menukar sifat dia. Allah menggandakan pahala amal ibadah dia. Diri dia akan berubah. Diri dia akan elok dengan Allah mensucikan, elokkan dirinya pada malam itu. Kalau kita dapat Lailatul Qadar betul-betul, maka tandanya apa? Esok itu ibadat lagi. Lusa kita ibadat lagi. Lepas Ramadan kita makin semangat. Itu tanda Lailatul Qadar. Kemudian kita mencapainya. Dan terima kasih pada semua Allah SWT yang menyertai program misi memburu Lailatul Qadar ini. Terima kasih banyak kerana Allah SWT menghadiri, dan mudah-mudahan Allah SWT membalas sebesar ganjaran kepada semualah, khususnya penganjur kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati dan merahmati semua para pelajar, para penuntut ilmu, mahasiswa di UUM. Mudah-mudahan Allah jadikan semuanya para pelajar, penuntut ilmu, mahasiswa yang berjaya dalam menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah dalam untuk menghafal apa yang kita pelajari, untuk kita memahami apa yang kita pelajari, untuk kita lulus ujian-ujian yang kita hadapi. Mudah-mudahan sijil kita itu, ilmu kita itu beri manfaat pada semua umat Nabi SAW. Apa bidang pun sekalipun yang kita berjaya, maka berilah manfaat kepada siapa saja. Mudah-mudahan Allah SWT berikan semua mahasiswa di sini adalah mereka yang baik akhlaknya. Mereka yang bila dilihat wajah mereka itu menenangkan jiwa kita semua. Allah jadikan mahasiswa semua dan juga pensyarah-pensyarah semua adalah orang yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad dan juga mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita semua dalam cari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, mungkin sekadar itu saja kita punya Allah SWT ceramah kita pada pagi ini ya. Jadi saya serah baliklah pada pengurusi. Mungkin ada soalan ataupun mungkin tutup terus, wallahu alam. Saya tak pasti, jadi silakanlah kita serah balik pada pengurusi kita pada pagi ini dalam program Allah SWT misi memburu Lailatul Qadar. Wallahu alam. Cubaan. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz kita atas perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Jadi kita ada beberapa soalan lah nak ditanyakan pada Ustaz. Boleh ya Ustaz? Ya, baik. Saya mulakan dengan soalan saya yang pertama ya. Adakah solat sunat 4 rakaat selepas Isyak, iaitu solat sunat ba'diyah, diberi pahala seperti pahala Ya Allah selamat. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Solat dalam solat selepas Isyak 4 rakaat itu akan mendapatkan pahalanya menyamai malam Lailatul Qadar. Maka itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi itu memang ada riwayat, memang ada sandaran daripada hadis Rasulullah. Maka pahalanya sangat besar. Jadi bagi mereka yang mampu, kita tinggalkan, kita amalkannya untuk mendapatkan kelebihan malam Lailatul Qadar, gandaan macam malam Lailatul Qadar, dengan kita hanya solat, menjaga solat sunat kita. Adapun riwayat hadis tu wallahu alam, nanti kita akan cek baliklah kita riwayat daripada Imam Ahmad ke, Imam Muslim ke, wallahu alam, Imam At-Tabrani ke. Tapi memang ada riwayat hadis berkenaan dengan amalan itu. Persilakan bagi mereka nak beramal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan untuk kita menghadapi malam Lailatul Qadar itu sangatlah banyak yang kita boleh buat. Di antaranya adalah kita ini menyediakan hati kita yang bersih daripada dosa-dosa dan juga terlibat dengan manusia seperti hasad, suuzon dan sebagainya. Karena untuk mencapai Lailatul Qadar itu mestilah kita telah memperbaiki hubungan sesama kita.
Kerana ada orang yang tidak mendapat kelebihan Ramadan yang Allah beri ni. Di antaranya orang yang bertengkar, belum settle lagi. Allah senang. Orang yang minum arak, tak berhenti lagi. Jadi kita nak Lailatul Qadar ni mestilah kita kena perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua sama hamba Allah. Ini persediaan yang paling penting sekali. Persiapan yang paling penting. Maka untuk masuki dalam Lailatul Qadar, kalau kita ada salah dengan ibu ayah, kita minta maaf dulu. Kita sakiti ibu ayah kita ke, kita ada buat dia terasa hati ke, minta maaf dulu. Minta maaf, minta maaf ayah. Kalau kita risau tidak dapat Lailatul Qadar kerana kita telah menyakiti hamba-hamba Allah SWT. Jadi tidak elok hati kita, bagaimana kita nak mencapai kemuliaan itu. Kerana malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Untuk mencapai kemuliaan ini adalah kita mengelokkan diri kita. Contoh kita nak dapat kemuliaan anugerah daripada sultan atau raja di istana. Kita kena pakai elok ni. Kita kena sediakan muka yang elok, penampilan yang elok. Allah SWT. Apa akan jadi kalau kita pergi ke istana untuk mendapat pingat-pingat, tetapi dalam keadaan kita ini senang amat. Berpakaian dan penampilan yang tidak elok, yang buruk sekali. Seorang macam tak bersedia, macam baru bangun tidur, terkejut. Mungkin kita akan dihalau ataupun dihalang untuk masuk ke istana, untuk dapat anugerah itu. Maka untuk mencapai Lailatul Qadar, hendaklah kita menyediakan betul-betul. Jadikan persiapan diri kita sangatlah elok. Zahir dan batin kita. Yang pertama, settle dulu dengan orang. Dengan Allah settle, minta maaf, minta ampun. Yang kedua, dengan orang. Kalau kita dah ambil barang orang, pulangkan balik. Kalau kita dah mencuri hak orang, pulangkan balik. Kalau tak mampu untuk pulangkan, hendaklah kita mencari warisnya. Atau warisnya tidak ada, hendaklah kita bersedekah dan niatkan pahala itu disampaikan kepada orang yang kita ambil barang itu atau hak dia. Kalau kita ada bertengkar dengan orang, stop. Kalau kita suka bergaduh dengan orang, stop. Untuk mendapat Lailatul Qadar, hendaklah kita ni bukanlah orang yang suka bergaduh, bertengkar, berdebat sampai mengaibkan orang ataupun kita suka kalau berdebat nak bincang ilmu, itu lain lah. Ni berdebat dia nak hina orang. Debat nak tunjuk dia paling pandai sekali sampai nak kutuk orang lain. Tidak boleh kan tu. Dan dia berdebat untuk dia tolakkan kebenaran, bukan nak terima kebenaran. Tak boleh. Maka tinggalkan segala permusuhan, akhlak yang buruk, dan tak puas dengan masalah problem dengan manusia ataupun dengan sama hamba-hamba Allah. Atau banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. InsyaAllah akan elok diri kita dan masuklah Lailatul Qadar dalam keadaan elok jiwa kita. Yang kedua, persiapan kita hendaklah kita ini memperbetulkan niat kita. Kerana orang yang niatnya betul akan dijaga oleh Allah SWT dan akan diberi oleh Allah pada malam itu. Kalau niat kerana Allah dapat. Man kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Dan siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, untuk Allah dan Rasul, kepada Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Fa hijratu ila ma hajara ilahi. Ya. Jadi betulkan niat kita. Yang ketiga, bersedialah untuk menerima anugerah Allah ni setiap malam dengan kita memperelokkan pakaian kita, dengan kita beriktikaf, dengan kita memaksa diri kita yang malas ini untuk ibadah pada Allah, dan janganlah makan terlalu banyak sehingga memberatkan kita untuk ibadah pada Allah SWT, dan buatlah apa saja dipanggil persiapan untuk menguatkan kita pada malam itu. Yang boleh ambil cuti, ambil cuti. Kalau orang kata saya nak ambil cuti lah, ambil cuti. Itu persiapan juga itu. Ambil cuti untuk tumpukan ibadat siang dan malam, iktikaf. Dan persiapan kita yang lain lagi adalah carilah ilmu bagaimana untuk kita menambahkan, upgrade lagi. Nak upgrade lagi kita punya amal ibadah kita, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Wallahualam. Okey. Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Ustaz kerana telah menjawab soalan nombor 2 tadi. Seterusnya soalan ketiga. Soalan ketiga ni dia panjang sikit Ustaz sebab dia gabung macam 2 soalan. Boleh tak Ustaz? Okey, baik. Soalan nombor 3. Apakah tanda-tanda seseorang itu telah mendapat malam Lailatul Qadar dan bagaimanakah perasaan seseorang itu apabila dirinya merasai malam Lailatul Qadar? Okey, jadi Allah SWT khususnya berkenaan dengan apakah seseorang itu telah, tanda-tandanya dia telah mendapat Lailatul Qadar. Allah SWT. Tanda-tanda mendapat Lailatul Qadar itu sangatlah banyak. Allah SWT. Dan tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar itu ada 2. Yang pertama, tanda-tanda itu pada alam ini. Yang kedua, tanda-tanda pada hati kita. Kalau tanda-tanda pada alam ini, iaitulah yang pertama sekali, pada malam Lailatul Qadar itu, seperti dalam kitab-kitab para ulama, berdasarkan riwayat-riwayat yang berbeza. Yang pertama sekali, suhu cuaca pada pagi hari itu dalam keadaan sedang. Tak panas dan tak sejuk. Tanda semalam Lailatul Qadar, cuaca pagi itu sedang saja.
tak panas, tak sejuk. Tengah-tengah saja. Pagi itu akan rasa macam tenang. Senang. Yang kedua, saya sebut dah tadi dalam ceramah kita, sinaran matahari pada paginya akan jadi lemah. Tidak kuat cahaya sampai panas. Dia akan jadi macam sebam. Macam tu. Senang. Dan Allah senang. Pada malam Lailatul Qadar juga, di antara tanda-tanda yang lain adalah, kalau berdasarkan pelbagai riwayat, di antaranya adalah akan ada hujan pada awal malam. Karena Rasulullah SAW satu hari Allah beritahu pada Rasulullah bila malam Lailatul Qadar. Waktu Rasulullah nak sampaikan kepada para sahabat, Rasulullah lupa. Allah lupakan, Allah macam hilangkan maklumat itu. Akhirnya satu hari, satu pagi, satu subuh, Nabi SAW solat dan dahi Nabi itu dibasahi dengan tanah. Maka Rasulullah kata semalam Lailatul Qadar. Dan semalam itu ada hujan maksudnya. Ada hujan di awalnya, ada ulama mengatakan di awal dipanggil apa? Malamnya ada hujan. Contoh pada waktu maghrib insya-Allah tu hujan. Bila hujan sikit-sikit, hujan macam renyah-renyah itu ataupun lebat sikit, maka tu di antara malam Lailatul Qadar. Ada juga malam-malam tidak hujan. Malam tu malam yang tidak ada hujan ataupun apa-apa musibah atau balak, malam yang penuh dengan cerah. Kita akan tengok langit tu cerah. Ada sebahagian kata betul, langit tu akan ada cerah. Contoh langit tu macam gelap. Kalau kita malam Lailatul Qadar kita nampak macam ada macam cerah. Bintang-bintangnya bersinar macam cerah. Itu di antara malam Lailatul Qadar. Dan tanda pada hati kita juga adalah Allah SWT. Dan tanda seterusnya, kemungkinan juga seseorang yang mendapat Lailatul Qadar ini, dia akan mendapat perkara yang luar biasa. Kemungkinan juga. Tapi ini bukan semua orang yang dapat kelebihan ini. Contoh ada seorang ulama salaf. Ulama salaf terdahulu, dia ada seorang, dia Allah SWT, dia dapat Lailatul Qadar. Cara yang dipanggil apa? Istimewa sikit. Allah SWT. Satu malam waktu mana dia di atas kapal, Allah SWT, dia tidur. Waktu tidur itu, Allah SWT, dia mimpi. Akhirnya mimpi sampai keluarkan mani lah. Akhirnya dia kena bangun dia kena mandi. Waktu atas kapal dia nak mandi, dia perlu menyedok air laut. Mungkin dulu lain lah, tak macam kapal sekarang, macam atau bot sekarang. Dia nak kena cedok air laut untuk mandi. Dia tak boleh terjun, malam-malam bahaya. Maka waktu mana dia nak terjun, Allah SWT. Waktu mana dia nak menyedok, Allah SWT, dia panggil apa? Air laut tu untuk mandi, junub. Waktu nak cebok, dia terjatuh air laut, dan laut. Itu seorang sebut salih, seorang salah. Ulama salaf terdahulu. Waktu nak jatuh, dia terminum air laut. Dan dia sedar bahawasanya air laut pada malam itu tidak masil, tawar. Boleh cek, malam ni malam apa? Pada malam itu adalah malam 27 Ramadan. Lailatul Qadar lah. Dan pelbagailah riwayat, ada yang nampak pokok sujud. Ada orang kata ini pegang mengarut. Tak mengarut apa, tu ada pengalaman ulama sebenarnya. Dan kita baca kitab, kita jumpa semua tu. Saya ingat dulu pegang mengarut juga dulu. Waktu saya tak ngaji dulu, saya ingat, betul kan ni pokok sujud. Ya Allah jadi yang masih jadi tawak, betul ke? Rupanya ada riwayat, rupanya salih pernah berlaku pada mereka. Jadi itu adalah keistimewaan luar biasa yang Allah tunjukkan kepada para awliya-Nya supaya mereka bersedia. Supaya mereka mengetahui, malam Lailatul Qadar lah, pelik ni. Imam Nawawi pernah mendapat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala satu malam pada umurnya 7 tahun. Imam Nawawi melihat cahaya yang terang dalam rumah dia. Sedangkan rumah orang terdahulu pakai lilin, pakai pelita. Bagaimana cahaya yang datang terang dalam rumah dia. Sedangkan pelita tak dibuka, tak dinyalakan. Akhirnya dia gerak ayah dia. Wahai ayah, saya melihat cahaya, wahai ayah. Ayah dia lihat pada malam itu, cek balik malam 27 Ramadan. Ayah dia kata, wahai anak, ini malam Lailatul Qadar. Puasa ini malam Lailatul Qadar. Kerana ini benda kepelikan yang kau dapat. Maka Imam Nawawi itu dapat Lailatul Qadar sejak umur 7 tahun lagi. Itu hebatlah. Wali-wali Allah, imam-imam ni. Jadi itu perkara luar biasa, perkara yang pelik-pelik yang ada lah. Siapa yang dapat pelik-pelik ni, insya-Allah tu tanda Lailatul Qadar. Itu tanda-tanda dia. Tapi bukan semua orang yang Allah bagilah. Kalaulah Allah bagi pada kita ni tak dapat sangatlah tengok Lailatul Qadar ni pokok sujud, tak tengok sangat kita ni, tak nak tengok. Ayat lut lah jadi tawak, kita tak rasa pun. Sebab Allah tak perlihatkan pada kita. Khususnya kita lah yang muda ni. Orang yang suka selfie, suka buat konten-konten ni, Allah tunjuk pun. Kenapa? Kalaulah Allah tunjuk Lailatul Qadar malam tu pokok sujud, kita bukan ibadat pada Allah. Kita sibuk selfie dengan pokok tu. Kita sibuk buat konten dengan pokok tu.
ibadat pada Allah, dia sibuk dengan pokok, bukan sibuk dengan Allah. Hati dia tertumpu pada pokok, bukan tertumpu pada Allah. Aulia tengok pokok tu jadi tunduk, alert yang masin jadi tawak. Aulia melihat, Masya Allah, ini satu kuasa Allah, ini satu luar biasa yang Allah buat. Ini satu tanda, aku perlu ibadat malam ni. Ini malam istimewa, maka dia ibadat pada Allah, terus ibadat pada Allah. Kita kalau tengok tu, kita tumpukan pada benda tu. Tak tumpukan pada pencipta dia. Tak tumpukan pada yang menunjukkan isyarat tu. Kita tumpukan pada isyarat, tak tumpukan pada yang memberi isyarat. Untuk mengisyaratkan kita kepada dia. Jadi, itu problem kita. Sebab tu Allah tak tunjuk. Kalau tunjuk, dia buat konten semua. Dia nak view banyak-banyak, nanti dapat duit. Nanti YouTube back in dia apa semua. Back in kat dia duit. Okay. Itu tanda juga. Dan tanda seterusnya adalah perubahan hati kita. Bila dapat itu pada hati akan bercahaya. Hati akan denur. Hati akan dibersihkan. Pada pagi itu kita rasa kasih pada Allah. Rasa lain lembut hati, nak ibadat lembut hati, nak menangis mudah. Dan malam tu malam yang menangis ni tak boleh tahan. Nangis mudah. Ni bagi orang yang Allah nak bagilah. Allah senang. Dan pagi tu dia tak fikir untuk buat maksiat. Kerana Allah dah cahayakan hati dia. Cahaya 1000 bulan. Cahaya 83 tahun ibadah pada Allah. Atau lebih baik, lebih banyak ada 1000 bulan. Bayangkanlah seseorang yang ibadat pada Allah 83 tahun berturut-turut tanpa dia tinggalkan ibadat. Dia penuhkan dengan ibadat. Bayangkanlah hatinya, perasaannya dengan Allah. Bayangkanlah cahaya hatinya yang dia dapat daripada Allah. Seperti itulah orang bangun Lailatul Qadar. Perasaannya lain dah dengan Allah. Daripada lupa Allah pada ingat Allah. Daripada hati yang buruk. Hati yang keras kepada lembut. Daripada hati yang suka sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat, pada sibuk perkara yang sangat bermanfaat. Dan akhlaknya pun akan berubah. Semakin baik. Itu tanda Lailatul Qadar. Kalau lepas Ramadan masih lagi maki orang, masih caci kawan, masih fitnah orang, masih sombong, tak dapat Lailatul Qadar. Yang dapatlah orang yang berubah akhlak dia. Perubahan itu. Bukan dekat perubahan pada alam, perubahan pada diri sendiri. Allah alam. Itulah secara umumnya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawapan yang dikongsikan untuk soalan nombor 3 tadi. Soalan seterusnya, nombor 4. Apakah yang dimaksudkan dengan tidur penuh dengan ibadah? Mohon penjelasan Ustaz. Apa maksud tidur dengan penuh dengan ibadah? Saya tak pasti ada pada riwayat hadis ataupun daripada kata-kata saya tadi. Okey, kita jawab secara umum saja. Tidur dipenuhi dengan ibadah maksudnya, yang pertama sekali, tidur itu hendaklah tidur yang sebab letih dengan ibadah. Yang kedua, contoh dia ibadat, dia kerja cari nafkah tu termasuk ibadat juga. Dia mengaji tu termasuk ibadat juga. Dia letih tu dia tidur. Dia tidur dia niat. Kalau tak niat, tidur itu tidak menjadi ibadat, dia jadi perkara harus dia panggil. Harus ni perkara mubah adalah perkara yang tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Itu kebiasaan saja. Jadi Allah SWT, tetapi kalau dia niat, aku letih ni, aku tidur ni kerana Allah. Sebab Allah suruh aku menjaga diriku, kesihatan aku. Yang kedua, dia niat, ya Allah, dia berniat, aku tidur ini untuk aku kuatkan badan aku untuk ibadat pada Allah. Dalam kaedah, kalau apa saya niat, yang niat itu, ataupun perkara yang kita niat itu adalah tujuan yang ibadat, maka menjadi ibadat. Allah SWT. Contoh, dia nak ibadat, perlukan apa? Perlukan kekuatan, perlukan cergas. Nak cergas ni kena tidur cukup. Maka diperlukan tidur untuk ibadat. Maka tidur pun termasuk ibadat pada Allah. Ibadat ni maksudnya apa? Mendapat pahala daripada Allah. Dan ibadat maksudnya apa? Dia tidur tujuan mentaati Allah. Dan tidur dia penuh ketaatan pada Allah. Tidur dalam keadaan sunnah. Tidur dalam keadaan, dia panggil apa? Waktu-waktu yang disunatkan. Dan dia tidur bukanlah dengan niat untuk meninggalkan perintah Allah. Kalau ada orang tidur, dia niat, esok cuti lah, esok bangun pukul 8 lah, subuh tak bangun. Berdosa tidur maksiat tu dia panggil. Tidur seorang maksiat. Tidur itu maksiat dah tu. Berdosa lah tu. Kenapa? Dia tidur tujuan dia untuk mendahaka pada Allah SWT. Ada orang tujuan dia tidur untuk ibadat pada Allah, maka dapat pahala ibadat pada Allah SWT. Jadi itu secara umumnya lah. Dengan tidur. Sebab tu ada riwayat hadis tentang tidur orang puasa ini, tidur mereka ibadah. Apa maksud tidur mereka ibadah? Orang puasa kan dia letih, dia tidur. Dia letih sebab ibadah. Dia tidur sebab dia letih ibadah. Yang kedua, dia tidur sebab dia nak dapat kekuatan untuk bangun baca Quran pula. Nak dapat kekuatan untuk buka puasa lagi. Nak dapat kekuatan untuk menuntut ilmu. Kerana dia letih sikit waktu buka puasa. Maka dia tidur sebab letih. Kerana ibadah. Dan dia tujuan dia untuk kuatkan lagi, untuk ibadat lagi. Untuk teruskan lagi mengaji dan menuntut ilmu, maka tidur untuk ibadat. Khususnya Ramadan, special Ramadan ni, tidur orang tidur pun ibadat. Kenapa? Kerana yang lain, tu secara umum, yang awal tadi secara umum. Yang khususnya, tidur ibadat maksudnya apa? Kan orang tidur bulan Ramadan kan dia tengah ibadat. Pening kita tengah ibadat. Apa pula tak solat pun, tak baca Quran. Ibadat bukan tu saja. Puasa kan ibadah. Kan kita sendiri yang menyambut dalam Facebook kita,
dalam TikTok kita kata apa? Selamat menunaikan ibadah puasa. Puasa ibadah lah tu. Memang ibadah lah, ketaatan pada Allah. Waktu kita tidur, kita puasa ke tidak? Ke batal puasa kita tidur? Tak batal. Walaupun orang tu tidur banyak. Tidur dari pagi, pukul 7 pagi sampailah lepas solat subuh, tidur terus. Sampai buka puasa. Atau mungkin sampai ke 8 malam. Tidak batal puasa dia. Makruh saja. Menghilangkan pahala lah makruh ni. Berat juga makruh tu. Pahala dia hilang. Jadi, Allah senang amat. Jadi Allah senang amat. Allah senang sebut banyak. Jadi, tu kita tidur tidak batal puasa kita. Puasa kita masih sah. Maka bila kita tidur, kita dalam ibadat pada Allah. Kenapa? Tengah ibadat. Siap. Lebih lagi tengah ibadat pada Allah. Kenapa? Puasa tu ibadat. Kan kita tidur masih lagi puasa. Maka kalau kita tidur sejam, 3 sejam kita ibadah pada Allah. Ibadah apa? Ibadah puasa. Kalau tidur masih sah puasa. Itu maksudnya. Okay, ya. Beza baca Quran. Kita tidur tak baca Quran lah. Jadi kalau puasa, tidur pun dapat pahala. Kenapa? Tengah puasa. Itu istimewa amalan puasa. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Ustaz sebentar tadi. Kita pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 5. Berkemungkinankah seseorang itu akan mendapat malam Lailatul Qadar setiap hari sepanjang 10 malam terakhir Ramadan, Ustaz? Maksudnya ini soalan berkenaan dengan adakah Lailatul Qadar itu seorang itu boleh dapat setiap hari atau setiap malam. Kalau ikut hadis ataupun nasnya adalah hanya satu malam yang Allah janjikan dalam bulan Ramadan. Tetapi wallahu alam disebabkan pelbagai pandangan ulama, contoh tahun ini kita habis Ramadan kita tanya ulama ini, alim ini, orang soleh ini, pelbagai riwayat daripada mereka. Ada kata mungkin ada yang mengatakan saya rasa lain lah malam 21, saya rasa malam 21 lah. Tanya pula tu guru lain. Dia kata saya rasa malam 25 lah, saya rasa lain lah malam 25. Akhirnya tidak dapat kita ketahui secara tepat bilakah malam Lailatul Qadar. Yang kita tahu hanyalah pengalaman ulama dan orang amal malam tu. Dia rasa lain malam ini, dia rasa lain malam ini. Boleh jadi wallahu alam mungkin sebelum takhir tu 2-3 kali Lailatul Qadar mungkin wallahu alam. Wallahu alam. Cuma kalau nas tu adalah satu malam ya. Satu malam jelah. Itu wallahu alam, maksudnya kalau dari segi hadis Rasulullah pernah mendapat Lailatul Qadar dengan sahabat hanya satu malam. Satu hadis malam 21, satu hadis malam 23. Satu kata Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu adalah malam 21 atau malam 23. Mengikut pandangan ulama mazhab Syafi'i, Lailatul Qadar akan berlaku malam 21 atau malam 23. 2 malam tu saja maksudnya, salah satu. Berdasarkan hadis yang tu, pernah berlaku zaman Rasulullah. Yang kedua, pandangan Imam Syafi'i mengatakan malam 21. Mengikut pandangan Sayyidina Allah bin Abbas, malam 27. Melalui ayat Quran surah Inna Anzalna tu, Allah sebut 3 kali. Allah sebut Lailatul Qadar 3 kali dalam ayat tu. 3 kali. Diulang 3 kali. Cuba kita kira tengok. Yang pertama, Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Yang pertama Allah sebut. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr 2 kali. Lailatul Qadri khair min alf syahr 3 kali. Khususnya ayat tu dah tak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Allah tak sebut dah. Maka satu, bila Allah sebut Lailatul Qadri, Lailah Al-Qadri ni, 2 kalimat ini ada 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qad, da, ra. Ada 9 huruf. Cuba kira tengok. 9 kali 3 apa? 9 huruf semuanya Lailatul Qadar. Atau Allah sebut pula 3 kali dalam surah ni. 9 kali 3, 27. 27. Allah senang. Maka kata Sayyidina Allah bin Abbas, 27 lah malam Lailatul Qadar, tak ubah dah. Ulama lain kata malam 17. Ulama lain mengatakan malam 21 tak ubah dah. Seolah banyak malam pula. Allah alam dari segi kita tengok macam tu, seolah banyak malam pula. Seolah macam 21 tu memang dapat dah. Bangun 27 pun memang dapat. Maksudnya sebab dua pandangan kata pengalaman mereka, dia tak dapat macam tu. Ada pula yang mengatakan, contoh Imam Ghazali. Imam Ghazali kata ada perubahan. Kalau puasa mula hari Ahad, sekian-sekian itu Qadar. Contoh kita tahu ni, kata Imam Ghazali, pengalaman Imam Ghazali, kalaulah puasa mula hari Selasa, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27. Kalau Imam Ghazali dia tukar-tukar tak tahu. Kalau mula hari Jumaat, sekian-sekian Lailatul Qadar. Mengikut pengalaman Imam Ghazali. Dan ada ulama mengamalkan, kata ulama, aku mengamalkan apa yang Imam Ghazali bagi panduan, bagi petua, aku tidak pernah tinggal Lailatul Qadar. Tak pernah terlepas Lailatul Qadar. Jadi secara umum saya tak boleh jawab macam mana soalan yang tepat ini. Cuma kita hanya jawab berdasarkan pandangan-pandangan ulama yang berbeza, yang dipanggil apa, masing-masing ada pandangannya. Jadi wallahu alam mungkin satu malam, kalau nas satu malam lah.
Atau wallahualam mungkin banyak malam juga, mungkin ada dipanggil apa, keistimewaan yang Allah bagi juga banyak malam, wallahualam. Tapi yang pastinya kita tak tahu, yang penting kita hidupkan semua malam, harap paling kurang kita dah bangun, dipanggil dah dapat satu malam Lailatul Qadar. Itu lebih penting sebenarnya. Untuk menjawab banyak atau tak banyak, wallahualam. Allah mengetahui rahsia-rahsia malam Lailatul Qadar. Kerana malam tu penuh dengan rahsia, Allah mengetahui. Cuma kita hidupkan semua malam, kita dapatlah insya-Allah. Tu ah. Cuma nas, kita jawab melalui nas daripada hadis Nabi Muhammad satu malam saja. Secara umumlah jawapan kita. Secara umum lagi, Allah alam pelbagai riwayat. Boleh jadi banyak malam, boleh jadi pelbagai banyak-banyak menentukan Lailatul Qadar. Okay, terus. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Ustaz Muhammad Mukti Ahmad di atas perkongsian yang disampaikan sebentar saja lagi. Diharapkan kita semua dapat mengamalkan segala ilmu yang diamalkan, segala ilmu yang disampaikan oleh penceramah kita bagi kita terus kekal istiqamah untuk menjalani ibadah kita di bulan Ramadan ini. Untuk anda yang masih lagi bersama kami dari awal hingga akhir, tahniah dan terima kasih diucapkan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana lagi kerana kami akan memaparkan kod QR untuk mata PPU dan merit seketika nanti. Sekian daripada saya, Muizzuddin bin Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.